Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ulangi, saya cukup kagum dengan kemampuan Datuk Johari Gani melakukan penipuan dan pembohongan dalam persoalan isu-isu berhubung dengan Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru. Berhubung dengan Kampung Sungai Baru, Datuk Johari Gani mengatakan bahawa pada November 2018 89% pemilik bersetuju, dan oleh kerana ianya November 2018, ianya bukan pada zaman dia telah berusaha untuk menghalang pemilik daripada menandatangani, tetapi pada zaman saya tak halang, maka akhirnya 89% bersetuju pada November 2018 yang menyebabkan akta pengambilan tanah itu boleh diguna pakai. Saya nak tanya pada Datuk Johari, kalau betul lah apa yang kamu dakwa, maka kenapa tindakan menggunakan akta pengambilan tanah itu tidak dilakukan pada 2018 ataupun 2019? Kenapa kena tunggu sampai kerajaan PH jatuh barulah nak diguna pakai akta pengambilan tanah itu, Ini menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh Datuk Jo tak lain dan tak bukan adalah merupakan satu pembohongan. Lagipun dalam akta pengambilan tanah itu, saya nak minta lah Datuk Johari Gani tunjuk pada saya di mana dikatakan kalau nak gunakan akta itu maka perlu yang 89% itu. Setahu saya tak ada. Ini akta pengambilan tanah hanya menjelaskan tentang tujuan dan sebab-sebab penggunaan akta pengambilan tanah, dan tak adalah disebut bahawa kena dapat 89%, dapat 89% baru boleh gunakan akta pengambilan tanah. Dalam dua-dua isu ini, Datuk Johari Gani merupakan seorang yang ingin membohongi rakyat, khususnya pengundi-pengundinya. Yang ketiga, Ritzy Gloss ini syarikat yang diberikan kontrak untuk ataupun yang berusaha untuk mendapatkan persetujuan penduduk untuk melakukan projek pembangunan Kampung Sungai Baru ini. Ini merupakan satu syarikat yang telah dibawa masuk oleh Datuk Jo dan khususnya pembantunya ataupun timbalannya, iaitu saudara Afendi yang merupakan pengerusi PKB pada ketika itu, dan syarikat Ritzy Gloss ini telah dibawa masuk pada 2016 dan mereka telah berusaha meyakinkan pemilik untuk menandatangani perjanjian untuk membangunkan kawasan mereka dengan syarikat Ritzy Gloss ini. Sekarang ni tiba-tiba Datuk Johari Gani mengatakan dia tak setuju pula, dan sedangkan selama ini tak pernah pun kita mendengar bahawa dia tak setuju. Tiba-tiba dia nak jadi hero, kononnya ianya itu merupakan satu perjanjian yang berat sebelah lah, inilah itulah, dan ini semua merupakan satu mainan politik yang dilakukan oleh Johari Gani untuk nak dapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi di Titiwangsa yang selama ini dia pada ketika itu dia sebagai ahli parlimen, tapi dia tidak menjaga dan membela nasib pengundi-pengundinya. Sambil itu dia ada keluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa nak ingatkan pengundi-pengundi di Titiwangsa supaya jangan tertipu, jangan nakkan satu orang ahli parlimen yang hanya sekadar melalak dan melolong di dalam parlimen. Dia merujuk, mungkin semestinya merujukkan pada saya. Saya nak ingatkan Datuk Johari Gani, jangan awak menghina pengundi Shah Alam. Kalau awak kata begitu, Datuk Jo, seolah-olah kamu menganggap bahawa pengundi Shah Alam ni dia tak kisah siapa ahli parlimen asalkan melalak dan melolong dalam parlimen. Dan saya sebagai ahli parlimen di Shah Alam sampai 3 penggal, sudah semestinya pengundi Shah Alam tidak akan mengundi saya 3 kali berturut-turut kalau saya tak jaga kawasan saya. Maka janganlah nak cuba membodohkan pengundi-pengundi Shah Alam dengan mengatakan bahawa mereka ni hanya nakkan ahli parlimen yang melalak dan melolong dalam parlimen sahaja. Saya harap Datuk Jo Gani tarik balik kenyataan yang kurang bijak itu, kerana terbukti sebagai seorang ahli parlimen yang telah dipilih selama 3 penggal, ini berarti bahawa saya jaga kawasan saya. Datuk Jo sendiri pun baru menang sekali
kena tanya diri sendiri kenapa kalah kali kedua ya. Kalau betul-betul jaga kawasan ya. Saya pun nak jelaskan bahawa ada banyak video-video yang sedang disebar dan ditular oleh pihak Datuk Johari Ghani. Dia sebutkan bahawa dari segi pembangunan kampung baru dia dah berjaya ya, iaitu dengan pembangunan ataupun membangunkan bangunan legasi ya. Dan di sini nampak gaya macam dia tak faham lah ya soal pembangunan kampung baru sebagai satu pembangunan yang terancang menggunakan master plan yang tertentu yang melibatkan kawasan seluas hampir 250 ekar ya. Ianya tak boleh disamakan dengan membangunkan hanya satu bangunan ya. Ni kalau ada orang yang bina satu rumah, lepas tu dia kata, oh saya dah bangunkan satu taman ya. Tu jauh berbeza ya. Nak bangunkan satu taman, nak bangunkan satu bandar baru, seperti mana yang kita ingin lakukan di kampung baru ni, tak boleh disamakan dengan membangunkan satu bangunan, iaitu bangunan legasi. Saya harap Datuk Jo memahamilah ya, sebenarnya ya apa yang hendak kita usahakan ya. Ada baru-baru ini satu NGO dia telah usahakan debat di antara saya dengan Datuk Johari Ghani, dan debat ini akan diadakan pada 13 hari bulan. Ya, saya tak tahu sama ada dari segi venue-nya dapat terus diadakan, tetapi kalau kita lihat berdasarkan kepada apa yang dikeluarkan dalam dia punya poster, ianya merupakan satu debat wilayah di antara Datuk Johari Ghani dengan saya yang akan diadakan pada 13 hari bulan ini 8.30 malam di Klub Sultan Sulaiman ya. Ini telah disebar luaskan, tetapi dari segi dia punya confirmation masih belum dapat lagi confirmation sama ada jadi atau tidak. Saya nak mengisahkan bahawa saya setuju untuk hadir pada debat itu. Anjurannya adalah daripada anjuran bersama rakan satu rakan siswa, arus anak muda dan undi 18 ya. Arus siswa, rakan siswa, arus anak muda dan undi 18 ya. Mereka ingin menganjurkan satu debat di Klub Sultan Sulaiman pada 13 hari bulan ini, iaitu hari Ahad malam Isnin, yang mana tajuknya adalah kelangsungan hidup anak muda apa masa hadapan mereka ya. Debat di antara saya dengan Datuk Johari Ghani ya. Saya nak mengesahkan bahawa saya akan hadir di dalam dan menyertai debat itu. Saya harap bahawa Datuk Johari Ghani pun akan bersetuju untuk hadir bersama. Yep. Saya rasa itu je lah yang nak saya sampaikan pada hari ini. Kita kena buat rekas oleh kerana hari ini hari Jumaat dan kita nak semua nak pergi ke untuk solat.